Pertama sekali kita rafakkan kesyukuran. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan keberkatan ilmu, iaitu ilmu yang kita perolehi menjadi alat ataupun pemudah cara untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebagaimana dijadualkan, kita akan berusaha untuk membedah buku yang telah ditulis oleh Syekh Sa'id Hawa rahimahullah taala, Durus fil Amal Islami, memahami prinsip-prinsip amal Islami, yang dalam pertemuan yang lepas kita telah pergi menjelajah sehingga ke muka surat yang ke-10. Hari ini insya-Allah kita pergi satu persatu. Mudah-mudahan kita betul-betul faham berkenaan prinsip-prinsip amal Islami, kerja untuk menegakkan Islam. Kembali kepada tugas kita sebagai seorang Muslim, bahkan normalnya sebagai seorang manusia yang Allah lantik sebagai khalifah, yang tugas utamanya disebutkan oleh Imam Ibn Khaldun, iaitu iqamatuddin wa siyasatud dunya bihi. Iqamatuddin atau hirasatuddin wa siyasatud dunya bihi, menegakkan Islam, memelihara Islam dan mentadbir dunia dengan Islam. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, kita perlulah memahami prinsip-prinsip yang berkaitan dengan Islam, supaya kita kekal membawa Islam sebagai agama yang mendidik, bukan sekadar agama yang mendapat sambutan, tetapi agama yang fungsinya mendidik manusia. Dan kita pergi ke muka surat yang ke-11. Di samping keperluan dan tuntutan qiyadah dengan kemampuan-kemampuan yang disebutkan tadi, ianya juga mesti mempunyai kemampuan untuk memahami perubahan suasana yang silih bertukar dari semasa ke semasa, supaya ianya dapat meminda sikapnya terhadap tuntutan keadaan serta meminda perencanaan dan penguasaian, penyusunan tanzim, di samping membuat tindakan lanjut sesuatu dengan tuntutan perubahan. Baik, dalam perenggan ini, poin yang utama iaitu memahami perubahan suasana yang silih bertukar dari semasa ke semasa. Perubahan. Dari sudut bahasa manusia itu sendiri, manusia cukup positif apabila mendengar perubahan. Kempen-kempen perubahan ataupun ajakan untuk berubah, sama ada orang Islam ataupun orang kafir ataupun etis, masing-masing menginginkan perubahan. Tetapi perubahan yang dimaksudkan oleh Islam iaitu perubahan daripada jahat kepada baik, daripada baik kepada menjadi baik, menjadi yang terbaik. Dan perubahan yang dimaksudkan adalah meruntuhkan kejahilan dan membina iman, bukan meruntuhkan kejahilan kemudian membina kejahilan yang kedua di atas kejahilan yang telah diruntuhkan tadi. Inilah yang disebutkan sebagai satu konsep dalam gerakan Islam sebagai inqilabiyah, meruntuhkan kejahilan dan membina iman, kebenaran di atas runtuhan kejahilan tadi, bukan meruntuhkan kejahilan kemudian membina kejahilan yang kedua, meruntuhkan kekufuran kemudian membina kekufuran yang kedua. Itu bukan konsep yang betul di dalam Islam, perubahan yang betul di dalam Islam. Tetapi perubahan yang betul adalah daripada kufur kepada iman, daripada jahil kepada iman. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita berkenaan slogan-slogan perubahan. Slogan-slogan perubahan yang boleh jadi slogan itu
tujuannya untuk menyesatkan ataupun merosakkan umat Islam. Antaranya di awal suratul Baqarah, dalam Allah menceritakan kriteria golongan-golongan yang munafikin, Allah sebut wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Golongan-golongan yang munafik, apabila dipesan, diberi peringatan kepada mereka, jangan buat kerosakan di atas muka bumi, jangan kamu melawan Islam di atas muka bumi, maka mereka katakan innama nahnu muslihun, kami tak buat rosak, kami tidak membuat kerosakan, sebaliknya kamilah ejen-ejen perubahan. Sebaliknya kamilah ejen-ejen perubahan, kamilah golongan-golongan reformis. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sebenarnya mereka lah golongan perosak dalam keadaan mereka tak sedar. Bermaksud bahasa-bahasa perubahan, kita membawa perubahan, kita membawa perubahan. Memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan memang bahasa yang menyebabkan orang mudah tertarik. Asalkan bila kita dengar orang kata kita nak buat perubahan, perkataan perubahan itu sendiri boleh menarik perhatian orang, kerana perkataan perubahan sangat-sangat positif dalam minda fitrah manusia. Tetapi perlu kita faham bahawasanya perubahan yang dituntut oleh Islam adalah perubahan meruntuhkan kejahilan dan membina iman. Sebab itu dalam Islam kena ada kerja al-hadm wal bina, kena ada kerja meruntuhkan dan kena ada kerja yang membina. Bukan bina begitu je, kena runtuh. Sekiranya ada kesesatan, kekeliruan ataupun penyelewengan, kena runtuhkan benda tu, kena runtuhkan. Sebab daripada runtuhan itulah baru boleh dibina Islam, dibina iman. Ada pun kefahaman yang kebanyakan yang orang duk pasarkan sekarang ni, iaitu jangan meruntuhkan, cukup kita membina tanpa meruntuh. Tanpa meruntuh, habislah bercampur antara kebenaran dan kebatilan. Jadi kita kena ada tugas meruntuh dan kita kena ada tugas membina. Kena ada dua-dua. Kena ada dua-dua. Jangan kita ambil salah satu. Sebagai contoh, kerjanya nak runtuhkan je, tak boleh juga. Nak runtuhkan je, tak boleh. Dia kena ada runtuh kemudian bina. Ataupun nak bina je tanpa runtuh, tak boleh. Dia kena ada meruntuhkan. Bila dah diranapkan segala kekeliruan, barulah boleh dibina iman. Itu yang dilaksanakan oleh Nabi SAW apabila meruntuhkan jahiliah di Makkah. Perubahan suasana yang silih bertukar dari semasa ke semasa. Bermaksud abna'ul harakah, anak-anak gerakan Islam mesti memahami realiti, mesti hidup di alam realiti, bukan hidup di alam fantasi ataupun di alam teori, tetapi wajib hidup di alam realiti. Ini antaranya ayat Al-Quran yang kita baca setiap kali kempen membaca Iqra', surah Al-Alaq. Iqra', bacalah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Merujuk kepada peristiwa Nabi SAW menerima wahyu yang pertama. Maka di sini dibahaskan, antaranya saya pernah baca dalam tafsir Syekh Abdullah Azhar, tafsirnya fi zilali surah Taubah, di bawah naungan surah At-Taubah. Kenal tak Syekh Abdullah Azhar, Syahid Syekh Abdullah Azhar? Syahid tahun 89, orang Palestin, kemudian berjihad di Afghanistan, syahid di sempadan, dan dikebumikan diuruskan di Peshawar. Tak silap lah, dia meninggal syahid tahun 89. Dia tulis satu kitab fi zilali surah Taubah, tafsir menafsirkan surah At-Taubah. Kalau kita baca tafsir tu,
Kalau tak faham bahasa senjata, kita tak faham. Dalam tafsir tu dia masukkan sekali Kalashnikov, Druganov, BTR, BMP. Nama kita kebal, nama senapang dia masuk dalam tafsir surah Taubah. 2 jilid. Yang saya dapat tafsir itu pun daripada tafsir buku almarhum Ustaz Farino masa nak renovate wisdom. Ada sahabat pinjam, saya pun pinjam photostat. Antaranya disebut bahawasanya bacaan Iqra, membaca di sini bukan sekadar membaca buku. Sedangkan realiti Nabi SAW, Nabi tidak mampu membaca. Walaupun terdapat perbezaan pandangan di kalangan para ulama, betul ke Nabi ini buta huruf? Ada pandangan yang mengatakan memang Nabi buta huruf, tak mampu membaca. Ada yang kata Nabi boleh membaca tapi tak berapa elok. Ada yang kata Nabi boleh membaca tapi tak berapa erti menulis. Ada beberapa pandangan. Tetapi majoriti dan masyhur yang pandangan mengatakan bahawasanya Nabi SAW tidak mampu membaca dan menulis. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi satu arahan yang Nabi tak mampu buat, iaitu Iqra, bacalah dengan nama Tuhan. Secara literalnya, baca bermaksud baca buku. Tetapi pelaksanaan yang dibuktikan oleh Nabi SAW, setelah mendapat wahyu, Nabi tidak duduk di Gua Hira itu saja. Tetapi Nabi turun ke kota Makkah untuk meneliti, untuk membaca suasana Makkah, buat SWOT analisis, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Bermaksud di sini Iqra, bacalah dengan nama Tuhan, bukan sekadar baca buku, tetapi mesti hidup di alam realiti. Maka dibahagikan pembacaan di dalam Islam, iaitu baca ilmu manzur dan baca ilmu mastur. Baca dengan bacaan tulisan yang ditulis di atas kertas, itu ilmu mastur secara teorinya. Adapun ilmu manzur yang dilihat, yang diamati, yang diambil daripada pengalaman, itu merupakan ilmu yang cukup besar, diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap yang mewarisi kerja-kerja Nabi SAW, iaitu mengetahui realiti, faham realiti. Maka di sini kita memahami perubahan suasana yang silih bertukar dari semasa ke semasa. Termasuklah juga bukan sekadar banyak baca buku, bukan sekadar banyak baca buku, banyak diskusi buku, banyak bedah buku, tetapi mesti hidup di alam realiti, bergaul dengan masyarakat, merasai jatuh bangun Islam di luar. Barulah kita dapat betul-betul kefahaman yang jelas. Sebab itu Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, dia sebut dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, dia sebut syarat bagi seorang alim mujtahid, dia ada 2 syarat yang besar. Syarat pertama yang besar iaitu menguasai disiplin-disiplin ilmu. Tahu Quran, tahu ulum Quran, tahu sebab nuzul, tahu nasikh dan mansukh, tahu hadis, mustalah hadis, tahu fiqh dan usul fiqh, tahu qawaidul fiqhiyah, tahu maqasidus syariah, tahu bahasa Arab, tahu segala benda kena tahu. Itu syarat seorang mujtahid. Itu syarat pertama dari sudut, syarat pertama yang besar dari sudut disiplin ilmu. Tetapi syarat kedua yang cukup besar, yang banyak orang tak ambil perhatian, iaitu mestilah orang yang mahu berijtihad itu hidup di alam realiti bersama-sama dengan masyarakat. Barulah dia betul-betul layak berijtihad, mengeluarkan hukum, menyelesaikan masalah masyarakat. Jadi kalau ikut konsep macam ni, sebenar-benarnya lah tertolaklah satu konsep ahli akademik. Sebab apa? Dalam Islam, bila kita ada ilmu, kita kena membumikan ilmu itu di luar, di alam realiti. Adapun konsep ahli akademik, bila dia banyak ilmu, dia bertapa di alam akademik. Kemudian dia mengeluarkan pandangan dan
dan penyelesaian, sedangkan dia tidak hidup di alam realiti. Maka di sini sebagai ahli gerakan Islam, kita mesti faham bahawasanya kita bukan sekadar perlunya ilmu mastur yang ditulis secara teori, tetapi mestilah kita fahami secara praktikal, iaitu dibumikan di alam realiti. Itu antara satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut al-mu'minul ladzi yukhaliqun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minil ladzi la yukhaliqun nas wa la yasbiru ala adahum. Nabi sebut orang-orang yang beriman, yang bergaul dengan masyarakat dan bersabar dengan masyarakat, jauh lebih mulia di sisi Allah berbanding orang-orang beriman yang tidak bergaul dengan masyarakat dan tidak bersabar dengan masyarakat. Bermaksud bila kita dah ngaji ni, kita kena duduk sama-sama dengan masyarakat, turun. Jangan kita mendewakan diri kita seolah-olah bila dah belajar agama ni, kita anggap kita lah gerangan sang mujtahid yang dinanti-nantikan oleh umat. Habis bila kita muncul, bila Islam menang, kita muncul. Sebab apa? Bila Islam menang, negara Islam memerlukan ulama mujtahid yang hebat. Habis waktu tak menang ni tak payah kita tuntut ilmu banyak. Ini satu talbis iblis, mainan iblis yang menyebabkan kita lari daripada tanggungjawab amal Islami. Apabila kita lemah dan ketinggalan untuk mengikuti situasi antarabangsa dan tempatan, maka akibatnya kita sering bekerja dengan keadaan jauh terpisah daripada wakil dan masa. Sahabat boleh kita pergi slow-slow macam ni? Ke nak cepat habis? Laju accident. Slow. Laju accident. Baik kita slow-slow pakai C70. Kita tak berlangsung. C70 ada, C70 murah ada, C70 mahal ada. C70 Honda bulat tu murah. C70 Volvo ada, C70 dua pintu. Ni cerita dunia pula. Apabila kita lemah, menyebabkan kita bekerja dengan keadaan jauh terpisah daripada wakil dan semasa. Sebab itu antara Allah ajar pada kita terlibat dengan realiti semasa, supaya kita dapat menganalisa, kita dapat mengenal pasti apakah punca sebenar kerosakan ataupun kebobrokan yang berlaku pada zaman kita. Kita nak tahu punca ni bukan sekadar kita kena duduk library, kemudian duduk dalam pejabat, kita fikir seorang, tak. Kita kena merasai bahana yang ada di luar. Itu antara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran. Waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka sehinggalah tidak ada fitnah. Perangilah golongan-golongan yang lawan Islam sehinggalah tidak ada fitnah, dan sehinggalah Islam itu dijadikan cara hidup itu segalanya menyerah ataupun merujuk kepada Islam. Maka antara tugas kita sebagai abnaul harakah bukan sekadar buat kerja, tetapi buat kerja dengan cara yang cukup efektif. Macam mana efektif? Iaitu kita kena tahu masyarakat kita rosak sebab apa. Bila kita tahu benda ni lah, barulah kita dapat pastikan apakah laras perjuangan ataupun medium perjuangan yang kita perlu pilih. Medium jihad apa yang kita perlu pilih. Kat Malaysia sebagai contoh, negara kita rosak sebab apa? Sebab apa? Sebab jenayah. Okey, jenayah berlaku sebab apa? Sebab kalau bila kita dah dapat jawapan ni, barulah kita dapat jawapan yang pasti jihad apa yang perlu kita pilih. Lepas tu ada orang tanya, kenapa kat Malaysia kita tak sesuai berperang, tak sesuai pakai senapan, pakai senjata, kenapa?
Kenapa kat Malaysia kita tak sesuai jihad apa lagi? Kenapa PAS mengambil jalan jihad politik? Kategori jihad moden iaitu jihad politik. Kenapa? Kerana waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Fitnah bermaksud bencana, kerosakan yang berlaku di tanah air kita Malaysia. Semuanya kalaulah kita dapat meletakkan satu bakul, semuanya berpunca daripada kegagalan politik. Semuanya disebabkan kegagalan politik. Sebagai contoh, dengan kawan-kawan selalu cerita budak jadi rosak, kerosakan sosial, masalah sosial remaja sebagai contoh kan, orang selalu buat forum kan, kerosakan sosial. Selalu kalau kita nampak orang bahaskan kerosakan sosial, sebab apa? Sebab silibus dan guru-guru, suasana di sekolah tidak membina ataupun tidak memberi galakan supaya pelajar-pelajar itu jadi baik. Itu selalulah. Yang kedua, sebab apa budak-budak jadi rosak? Sebab pengaruh rakan sebaya. Selalu kan, pengaruh rakan sebaya. Ke kita ada pengaruh rakan sebaya ni? Yang ketiga, masalah sebab apa? Sebab mak ayah yang tidak mengambil perhatian. Mak ayah yang tak ambil perhatian, mak ayah yang sibuk bekerja, menyebabkan anak-anak terbiar. Bila anak-anak terbiar, anak-anak jadi rosak. Selalu kita sebut berkenaan kerosakan remaja, budak-budak, dengan perbahasan tiga inilah antara faktor yang utama. Tapi sekiranya kita jujur, segala faktor ini semuanya berpunca daripada kuasa politik. Baik, silibus sekolah, mata pelajaran sekolah, sistem sekolah, ataupun skema pembelajaran, dasar pendidikan dan guru-guru itu sendiri dikuasai oleh kuasa politik. Yang menentukan dasar pendidikan adalah kuasa politik. Yang menentukan kualiti guru adalah kuasa politik. Segalanya berpunca daripada kuasa politik. Begitu juga yang kedua, pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya. Bila kita tanya, ni budak ni jadi terpengaruh sebab apa? Sebab dia ikut kawan. Kawan dia ikut mana? Dia ikut TV. Dia ikut TV, dia ikut radio, dia ikut internet, dia ikut surat khabar, dia ikut majalah, dia ikut lagu. Yang mengawal kebebasan media sampai tahap merosakkan itu, semua merujuk kepada kuasa politik. Begitu juga ibu bapa yang tidak mengambil peduli pada perkembangan anak-anak. Sebab apa ibu bapa tak ambil peduli? Sebab ibu bapa tertekan dengan kos sara hidup yang tinggi. Bila ibu bapa tertekan dengan kos sara hidup yang tinggi, menyebabkan ibu bapa itu terpaksa bekerja lebih masa. Kalau zaman dulu cukup ayah sahaja bekerja, tapi kalau zaman sekarang pasangan-pasangan muda terpaksa ibu dan ayah kena bekerja. Bukan sekadar bekerja ibu dan ayah kena kerja overtime, lebih masa. Bahkan sudah timbul budaya yang tak sihat di kalangan masyarakat, iaitu waktu siang kerja office, waktu malam jual burger. Waktu siang kerja office, waktu malam jual apa? Jual uptown ataupun bekam. Bekam. Sebab apa? Bukan sebab gila harta, bukan sebab gila duit, tetapi semata-mata untuk membela keluarga, membela keluarga dari sudut kos sara hidup yang tinggi, menyebabkan anak-anak di rumah terbiar. Baik, siapa yang tentukan trend kehidupan itu? Siapa yang tentukan kos sara hidup yang tinggi? Adalah kuasa politik. Semuanya berpunca daripada kuasa politik. Maka realiti Malaysia, jihad kita adalah jihad politik. Dan jihad, laras jihad ataupun medium jihad yang kita pilih mestilah berdasarkan punca fitnah, punca kerosakan, punca kebobrokan yang berlaku di negara kita. Maka kalau puncanya politik, itulah jihad yang utama. Itulah jihad yang utama ataupun prioriti ataupun realistik untuk dilaksanakan di negara kita.
Sekiranya, ma'azallah, sekiranya negara kita tiba-tiba berperang, ketika itu orang jadi mati sebab senjata, ataupun pengaruh suatu kuasa itu ditentukan melalui kekuatan senjata dan tentera, ketika itu jihad bertukar daripada jihad politik kepada jihad senjata. Jadi itu yang perlu kita faham. Kalau orang tanya kenapa kita tak perang terus, kalau ikut malam ya perang terus tak, kau mati, ya aku mati, kau hati. Jihad politik ni sakit hati sikit. Sakit hati sikit. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak kata orang betul. Tak boleh nak. Tak boleh, tak buat. Tak buat. Tapi nak macam mana? Islam mengajar pada kita perang adalah jalan yang terakhir, tetapi jihad kita perlu pilih mediumnya ataupun pendekatannya berpunca daripada apakah faktor utama kerosakan berlaku di negara kita. Faham ni? Jangan pula nanti tiba-tiba jadi seputari pula. Yang penting kita nak perang macam tu. Tak apa pasal nak perang. Sekarang ni kalau kita perang jadi tak? Tiba-tiba kita angkat senjata, jadi tak? Tidak. Kita mati, kemudian mati tu baguslah mati syahid. Tapi timbul persepsi yang negatif terhadap Islam dan cengkaman terhadap Islam semakin kuat, maka senjata bukanlah jawapan yang tepat untuk pelaksanaan perjuangan di Malaysia. Jadi itu kita kena faham. Maka Islam konsepnya, keistimewaan Islam iaitu fleksibel, murunah. Bahasa kita fleksibel, anjal. Bahasa Melayu anjal, ataupun bahasa Arab murunah. Anjal, fleksibel. Tapi kadang-kadang orang sekarang ni semua nak fleksibel. Fleksibel lah. Itu Islam kan fleksibel. Bila dah fleksibel, longgar, tak boleh nak tak boleh. Sedangkan kita punya kefahaman berkenaan kaedah yang digariskan oleh para ulama, iaitu iza dhaqa syai' ittasa'a wa iza tasa'a dhaqa. Apabila sempitnya sesuatu maka dilonggarkan, apabila dah terlalu longgar sempitkan. Bermaksud fleksibel, bila dah longgar boleh sempitkan balik, bila sempit boleh longgarkan balik. Macam getah, macam getah. Tapi kefahaman orang kita sekarang ni kebanyakan memahami fleksibel ni longgar, luas. Bila kita kata ni dah luas sangat ni, kita kena ketatkan sikit. Tak boleh lah, awak ni jumud lah. Awak ni jumud, awak ni dogmatik, awak ni apa lagi? Ortodok, awak ni wahabi ada. Semualah. Padahal konsep dalam Islam, memanglah Islam menerima fleksibel. Tapi kalau dah terlalu longgar, kena ketatkan balik. Supaya apa? Supaya kekal Islam itu sebagai agama yang mendidik. Kalau longgar, macam mana Islam nak didik manusia? Kalau longgar tak payah longgar. Longgar. Jadi yang dimaksudkan dengan fleksibel, murunah, iaitu mestilah idza dhaqa syai' ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Bila sempit boleh longgarkan, bila longgar boleh sempitkan. Jangan longgar, itu bukan fleksibel, tapi itu adalah loose. Bahasa Melayu apa loose? Longgar. Kalau bahasa Kelantan galih. Bahasa Melayu loose. Longgarlah. Seolah-olah kita ini hidup tanpa pengalaman. Seolah-olah dalam keadaan sedemikian kita tak hidup di alam realiti. Seolah-olah kita ini hidup tanpa pengalaman. Bermaksud pengalaman satu ilmu yang cukup berguna bagi kita sebagai abna'ul harakah, sebagai anak-anak gerakan Islam. Pengalaman lah. Kadang-kadang kita dengar kawan-kawan cakap tak payah baca buku haraki ni. Buku haraki ni bukan ilmiah sangat pun. Dia hanya pengalaman orang. Pengalaman bukan ilmu pun. Ada orang sebut macam tu, tak payah baca buku haraki sangat. Sebab apa? Buku haraki ini hanyalah pengalaman orang, bukan ilmu. Sedangkan dalam konsep Al-Quran, Allah menetapkan bahawa seni pengalaman merupakan ilmu yang cukup tinggi nilai,
Yang kalau ilmu-ilmu lain kita boleh cedok, pengalaman kita boleh cedok, tak boleh. Melainkan kita merasai sendiri. Malam yazub la yadri, siapa yang tidak merasa dia tidak akan mengerti. Baik, itu antaranya Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Hashr ayat 18. Allah pesan pada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihat apa yang telah dilalui oleh generasi yang lepas, supaya kamu mengetahui kamu dapat bersedia untuk hari esok. Faham kan? Lihat apa yang telah dilalui oleh generasi yang lepas, supaya kamu dapat bersedia untuk hari esok. Bermaksud dalam Islam mengajar kepada kita supaya memahami dan mempelajari sejarah. Sejarah itulah pengalaman, dan pengalaman itulah merupakan ilmu persediaan yang Allah sediakan kepada manusia untuk bersedia masa depan, mendepani masa depan. Memang masa depan ni Allah rahsiakan, tak ada siapa tahu masa depan. Baik malaikat, nabi, rasul, manusia, binatang, syaitan, iblis, jin, semua tak tahu masa depan. Masa depan hanyalah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam keadaan Allah merahsiakan masa depan, Allah membekalkan kepada kita satu ilmu yang penting untuk membaca masa depan, iaitu ilmu sejarah. Ilmu sejarah ni kita boleh sebut sebagai sifir kehidupan. Kalau aku buat A, apa yang akan jadi? Kalau aku buat B, apa yang akan jadi? Kalau aku buat C, apa yang akan jadi? Semua itu telah pun dieksperimenkan oleh generasi yang lepas. Semua itu. Jadi rugi kalau kita sebagai abna'ul harakah, kita tak berapa rajin nak membaca sejarah, tidak berapa rajin untuk meneladani sejarah. Rugi. Sebab sejarah ni Allah sebut, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari yang bersilih ganti, Allah gantikan manusia. Bermaksud sejarah akan berulang. Al-Quran kata sejarah akan berulang, sejarah akan berulang. Bermaksud tentang masa depan dan tentang percubaan, eksperimen-eksperimen, semua telah pun dilaksanakan oleh generasi yang terdahulu. Tinggal lagi kita nak buat, kita nak ambil tahu ataupun tak nak ambil tahu. Bahkan dalam Quran, ada orang yang mengkaji Al-Quran menyebutkan 1/6 daripada bahagian Al-Quran merupakan fakta-fakta sejarah. Bermaksud sejarah penting. Kan Allah sebut kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diperintahkan oleh generasi yang lepas. Qablikum min qabl. Semua Allah sebut yang lepas itu merupakan arahan daripada Allah untuk kita memahami sejarah. Jadi sejarah ni memanglah kita kena minat lah. Kena minat. Kalau tak minat pun kena minat juga. Cuma masa sekolah ni jadi tak berapa seronok nak baca sejarah. Sebab apa? Sejarah bohong. Cuma yang bila kita dah besar sikit ni, kita kena banyak baca sejarah dengan sumber-sumber yang betul. Baca sejarah kejatuhan Islam. Jangan baca sejarah yang biasa, sejarah kebangkitan Islam. Jangan baca itu saja. Tapi kita kena baca berkenaan sejarah kejatuhan Islam. Sebab zaman kita adalah zaman Islam jatuh. Dan boleh jadi zaman kita, zaman Islam jatuh dan dalam proses untuk bangkit. Tak silap. Saya dah beritahu ke belum? Kempen untuk membaca sejarah yang setakat ni saya rasa sejarah yang paling rapat dalam realiti kita sekarang adalah sejarah kejatuhan Abbasiyah. Sejarah kejatuhan Abbasiyah, kalau kita bandingkan, memang sebiji seperti mana yang berlaku sekarang. Sejarah kejatuhan Abbasiyah berkaitan dengan sejarah serangan tentera Mongol Tatar ke atas Islam. Kalau sahabat nak memilih sejarah sebagai kajian untuk
manfaat kita semua dalam tempoh terdekat, saya kira yang paling rapat dengan realiti kita sekarang adalah sejarah kejatuhan Abbasiyah melalui serangan Mongol, serangan Tatar. Ulamanya menyeleweng, ahli akademiknya banyak buat research tapi tidak ada rasa tanggungjawab terhadap jatuh bangun Islam. Ahli ibadatnya ramai, kuat berzikir, tapi orang Mongol datang serang dia berzikir lagi. Pemerintah ataupun sultan bodoh gila, bodoh batu pentingkan diri sendiri. Rakyat jadi penakut gila. Ini dalam sejarah kejatuhan Mongol Tatar, kejatuhan Abbasiyah melalui serangan Mongol, serangan Tatar. Lepas ni boleh study sikit. Antaranya nak bagi kita dapat gambaran. Bayangkan situasi apabila Mongol serang Abbasiyah daripada tanah besar Mongol, kemudian pergi ke Asia Tengah, kemudian pergi ke Parsi yang dikuasai oleh kerajaan Khawarizmi, kemudian serang Abbasiyah yang bertapak, yang berpusat di Baghdad. Kita selalu dengar tak Baghdad, sebuah kota yang cukup subur dengan ilmu dan kajian ilmu, betul tak? Banyak buku dan banyak universiti, banyak kajian. Tapi dalam sejarah kejatuhan Abbasiyah, Baghdad lah merupakan kota yang paling cepat jatuh. Yang paling cepat jatuh. Disebutkan oleh para ulama, muarikh, Baghdad jatuh dalam tempoh tak sampai sebulan. Jatuh tak sampai sebulan, maksudnya kota yang cukup cepat jatuh. Sebab apa? Ketika itu kerajaan Abbasiyah menumpukan pembangunan material, tidak menumpukan pembangunan jiwa dan tarbiyah.